Bismillahirrahmanirrahim. Buku surah Al-Imran ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Surah Al-Imran bermula dengan ayat 100 sehingga ayat 105. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu taat, kamu ikut, kamu terpengaruh akan sesuatu puak dari orang-orang Yahudi dan Nasara, Kristian, yang diberikan kitab itu, nescaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang kafir setelah kamu beriman. Dan bagaimana kamu akan menjadi kafir padahal kamu dibacakan ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran, dan dalam kalangan kamu ada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesiapa berpegang teguh kepada agama Allah Islam, maka sesungguhnya ia telah beroleh petunjuk hidayah ke jalan yang betul. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yang agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenangkanlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliyah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati-hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka, di tepi gaung neraka, disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah.
Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya, supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya. Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak, satu kumpulan, satu parti yang menyeru kepada kebajikan, mengembangkan Islam seluruhnya, dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala perkara yang salah, buruk, mungkar dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya di dunia dan akhirat. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang Yahudi dan Nasara seperti orang Yahudi dan orang Nasara yang telah bercerai-berai, berpecah belah dan berselisih berkhilaf dalam agama mereka, sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata yang dibawa oleh Nabi-Nabi Allah. Dan mereka yang bersifat demikian akan beroleh azab seksa yang besar. Banyak ayat-ayat Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya sebab yang berlaku. Allah tidak menurunkan sekaligus Quran itu. Itulah yang dibuat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya menjadi pengajaran yang lebih berkesan kepada umat Islam di masa itu, yang menjadi contoh pada umat Islam di akhir zaman. Bila berlaku sebab, Allah menurunkan ayat bagaimana nak menyelesaikan sebab itu. Sebab turunnya ayat ini ketika Nabi SAW mendirikan kerajaan Islam di Madinah, menyatukan orang Islam di kalangan Muhajirin dan Ansar. Muhajirin ialah orang-orang Islam yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan beberapa kabilah yang lain. Ansar ialah orang-orang Madinah yang terdiri daripada dua kaum, Aus dan Khazraj. Mereka berperang di zaman jahiliyah dengan sebab-sebab dunia. Bila mereka masuk Islam, mereka bersatu. Di Madinah juga ada orang-orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, dan kabilah-kabilah yang lain. Sedikit sahaja daripada mereka yang masuk Islam. Kebanyakannya tak masuk Islam. Ada kalangan mereka yang lari daripada Madinah, tak mau duduk di bawah kerajaan Islam. Ada kalangan mereka yang duduk di Madinah nak menunggu, nak melihat bagaimana kerajaan Islam ini. Padahal mereka sudah tahu kedatangan Nabi Muhammad SAW disebut dalam kitab Taurah, Injil dan kitab-kitab yang lain. Mereka tak bersetuju dengan Allah Ta'ala kerana Nabi bukan daripada bangsa Yahudi. Itu saja sebabnya. Sebab yang sangat jahat. Mereka ingat lantik Nabi ini macam lantik raja, lantik pemimpin, dipilih oleh orang ramai. Nabi dipilih oleh Allah Ta'ala, manusia tak pilih Nabi. Allah Ta'ala pilih siapa yang layak jadi Nabi. Orang Yahudi yang duduk di Madinah, yang tak masuk Islam ini, ada kalangan mereka yang merancang bagaimana nak merosakkan orang Islam, nak memenuhkan orang Islam. Di antaranya ialah mereka meniupkan semangat kabilah, semangat kaum di kalangan orang-orang Yahudi, di kalangan Aus dan Khazraj, supaya berperang balik. Caranya ialah jolok, membaca syair,
berbangga dengan pahlawan masing-masing. Aus berbangga dengan pahlawan dia. Khazraj berbangga dengan pahlawan dia. Tak sedar masing-masing berbangga dengan pahlawan mereka. Akhirnya ada yang kata pahlawan aku lebih, orang yang kata pahlawan aku lebih. Badi nak tunjuk lebih. Akhirnya berbalah. Akhirnya kalau nak suruh kita perang balik. Kita berlawan pula, gomoh balik. Baru tahu siapa lebih. Hampir nak menjatuhkan peperangan. Lalu Allah menurunkan ayat yang dibaca ini. Supaya orang Islam sedar mereka diberi nikmat Islam, menjadi orang Islam. Allah Ta'ala suruh mereka bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, dan bersatu, berjamaah, jangan berpecah. Nabi membaca ayat-ayat ini. Sebaik saja Nabi SAW membaca ayat-ayat ini, bila dengar ayat Quran, iman yang ada dalam hati mereka menyebabkan mereka menyesal. Ini orang Islam. Ini sifat iman. Bila dengar ayat Quran, sedar dia salah, maka balik ke maka jalan, berpeluk untuk satu sama lain. Ulama mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Iktibar pengajaran diambil daripada sebab yang khusus, bukan lafaz yang khusus, sebab yang umum. Bukan sebab yang khusus, lafaz yang umum. Al-ibratu bi umumil lafzi. Iktibar daripada lafaz yang umum. Bukan sebab yang khusus, la bi khususis sabab. Bukan sebab turun ayat. Kalau sebab turun ayat saja jadi Quran ni buku cerita. Quran bukan buku cerita. Quran hudan linnas, petunjuk pada seluruh manusia. Orang Islam mengalami masalah di zaman mutaakhir. Apabila ditiupkan semangat perkauman, semangat nasionalisme oleh orang-orang barat ke dalam orang Islam. Arab dengan semangat kebangsaan Arab, Pakistan semangat Punjab, semangat Bengali di India, semangat kaum Afghanistan, semangat Pashtun, kaum semangat Tajik, semangat kaum masing-masing. Turki dengan semangat Turki, Melayu dengan semangat Melayu, Jawa dengan semangat Jawa, Banjar semangat Banjar, Bugis dengan Bugis. Pada mereka semua orang Islam. Di mana penjajah meniupkan semangat ini. Mula-mula Arab dengan bukan Arab, bergaduh Arab dengan Turki, menyebabkan orang Islam telah dipecah, dijajah dan diperintah. Jatuh kerajaan Islam dengan sebab terpengaruh dengan orang yang bukan Islam. Selepas itu, setelah dijajah, penjajah buat masuk pula ideologi, teori-teori yang berkait dengan politik, yang berkait dengan ekonomi, berkait dengan pendidikan. Islam ni cukup dengan sembahyang, puasa, zakat, duit banyak, pergi ke Mekah, buat umrah setiap kali. Itu saja Islam. Yang berkait dengan pemerintahan negara, dengan ekonomi, tak ada dalam Islam. Maka orang Islam menganut berbagai-bagai ideologi. Berbalah pula dengan pahaman-pahaman politik berbagai ideologi. Allah Ta'ala suruh, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya. Ikut perintah Allah dan tinggal larangan dia. Dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang Islam. Itu perintah Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala suruh berpegang dengan tali agama Allah Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semua dengan tali agama Allah, iaitu Islam. Jangan kamu berpecah belah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Maka jika sekiranya kamu bertelengkah dalam sesuatu perkara, balik kepada Allah, kepada Quran, balik pada Rasul,
hadis Nabi SAW. Jika sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, itu penyelesaian yang sebaik-baiknya. Kalau kamu percaya pada Allah pada hari akhirat, balik pada Quran, balik pada hadis. Kecuali kamu tak percaya pada Quran dan hadis, ikut sukamu lah. Itu maknanya. Ini amaran yang sangat keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana ada perkara yang tetap dalam agama Islam. Ada perkara yang berubah. Perkara yang tetap ialah rukun-rukun dan asas-asas agama Islam. Yang berkait dengan iman, yang berkait dengan syariat, dengan Islam, yang berkait dengan akhlak, dinamakan tasawuf. Ini perkara-perkara asas. Orang Islam tak boleh khilaf. Di sana ada perkara yang berubah mengikut berubah masa dan sebab-sebab. Maka berlakulah khilaf mazhab di dalam agama Islam. Ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki, dan mazhab-mazhab yang lain. Mazhab Ibn Sirin, mazhab Hasan Basri, mazhab Sa'id bin Jubair. Kalangan sahabat ada mazhab. Mazhab Abdullah bin Umar, mazhab Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr. Kerana sahabat-sahabat ini selepas wafatnya Nabi SAW, mereka berhijrah. Ada duduk di Taif, ada duduk di Mekah, ada duduk di Mesir, ada duduk di Syam, duduk macam-macam di Yaman. Berlakunya khilaf. Khilaf dalam perkara cabang, bukan perkara rukun. Rukun contohnya semayang, semua semayang 5 waktu. Khilaf. Ada kata kunut sunat ba'd. Ada kata kunut tidak sunat bid'ah. Balah dalam masalah kunut. Tetapi semayang semua kata wajib. Semua kata wajib semayang itu. Semayang musafir. Ada mengatakan bahawa bila musafir boleh jamak dan khata semayang. Mazhab Hanafi kata tidak boleh. Khata saja, jamak tidak boleh. Kecuali musim haji je. Di Arafah boleh jamak. Itu mazhab Hanafi. Mereka yang tak faham hukum fiqh ni mengaji sikit balah pasal mazhab ini. Berbalah. Sedangkan ulama-ulama yang faham mazhab ini tidak berbalah antara satu sama lain. Imam Syafi'i berguru dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, guru para Imam Hanafi. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik, ketua mazhab Maliki. Imam Ahmad bin Hanbal belajar dengan Imam Syafi'i. Dia khilaf mazhab, tapi berguru antara satu sama lain. Yang jadi masalahnya, ikut Syafi'i ini lebih pada Imam Syafi'i lagi. Pandai pada Imam Syafi'i lagi dia. Balah, kata mazhab lain tak betul. Dan Syafi'i kata, kalau sekiranya hujah dia kuat, itulah mazhab aku, kata Syafi'i. Imam Malik kata, kalau pendapat Syafi'i itu hujah kuat, pendapat dia betul. Inilah pendapat aku. Kata Imam Malik, semua cakap manusia boleh diterima dan boleh ditolak, kecuali mereka yang ada dalam kubur ini. Dalam masalah khilaf ini, kita kena faham. Perkara rukun, tak boleh khilaf. Perkara cabang, boleh khilaf. Bukan sesat dengan sebab adanya khilaf itu. Tak jadi sesat dengan sebab adanya khilaf itu. Dalam khilaf ini ada betul dan ada salah. Ini kena faham. Kecuali sekiranya menafikan perkara yang wajib, menghalalkan perkara yang haram, menidakkan perkara yang ada dalam Islam. Quran mengatakan hukum qisas, hukum hudud ada dalam Quran. Dia kata tak ada hudud, itu tak boleh. Ini tak boleh. Ini termasuk rukun iman, beriman pada kitab. Ini tidak boleh. Ada juga orang kata tu khilaf mazhab aja. Ini salah, ini tak kena, ini bukan mazhab. Ini sudah berbeza pandangan dalam rukun. Ini kena faham. Ada orang kata ikut komunis dah apa? Itu tak boleh. Zaman dulu ada orang komunis masuk hutang. Bulan puasa semuanya terawih. Semuanya terawih bulan puasa jadi komunis. Ambil kita semuanya jemaah, mana-mana ada. Ideologinya komunis. Karl Marx tak percaya ke Tuhan. Dia kata komunis ni ekonomi je. Ini kerana bebah, tak tahu dalam perkara agama. Banyaklah hal-hal yang lain terpengaruh.
Dan Allah Ta'ala menyuruh kita bersatu. Balik pada Quran dan hadis. Yang boleh menjalankan peranan Quran dan hadis ni ialah ulama-ulama. Sumber hukum Islam, Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas. Qiyas. Ini sumber dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi tambah pula istihsan. Ada mazhab tambah maqasid syariah, siasah syariah. Ada pula. Di mana maqasid syariah, siasah syariah ni tidak boleh mengatasi Quran dan hadis, kena faham. Ada orang zaman ni dia bercakap pasal maqasid syariah, siasah syariah. Ini agama maqasid syariah tak apa, bercanggah dengan nah yang ada dalam Quran. Ini tidak boleh. Ini tak boleh, tak boleh langgar. Quran yang nyata, yang terang. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an menyampaikan khutbah. Dalam ucapan dia sebut satu perkara. Satu, lalu dia sudah khutbah dipitah oleh seorang perempuan. Wahai Amirul Mukminin, ini tak kena firman Allah Ta'ala, baca ayat Quran. Lalu Sayyidina Umar naik semula. Sayyidina Umar kata, asabatil mar'ah wa akhta'a Umar. Perempuan ni betul, Umar salah. Ini Sayyidina Umar yang terkenal dengan backing, dengan keras, berdengar ayat Quran. Perempuan ni betul, Umar salah. Kita tak boleh, tak boleh ngaku kalah, tak boleh. Tu kacau, boleh setan. Dia kena faham. Kena faham. Ini dia cara Islam. Kita kena sedar. Dan Allah Ta'ala menyuruh kita orang Islam berjamaah. Berjamaah, berkumpul, berorganisasi. Hari ini dinamakan parti, namakan kumpulan, namakan persatuan. Allah Ta'ala menyatakan bahawa mesti orang Islam ada kumpulan dia. Di zaman tidak ada Nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengambil alih tugas ialah kumpulan. Allah Ta'ala menyebutkan sifat kumpulan itu di dalam ayat-ayat yang banyak. Di antaranya dalam surah Al-Imran, dalam ayat yang kita baca tadi. Firman Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dah hendaklah ada daripada kamu satu kumpulan, satu ummah. Ummah dengan makna satu kumpulan, satu puak yang menjalankan kerja Islam. Puak ini ada 3 sifat. Yad'una ila al-khair, yang berdakwah kepada al-khair, kepada kebajikan, kepada agama Islam semuanya. Bukan Islam separuh-separuh. Ini yang pertama. Islam semuanya. Islam akidah, Islam syariat, Islam akhlak. Yang disebut dalam hadis soalan malaikat Jibril, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Islam itu ialah syariat, iman itu ialah akidah tauhid, ihsan itu ialah tasawuf, ilmu akhlak. 3 perkara ada dalam Islam. Dan disebut rukun-rukunnya, ni asas agama Islam. Dasar dia mesti Islam. Dalam syariat pula ada hukum-hukum yang berkait dengan ibadat, yang berkait dengan munakahat, perkahwinan, nikah kahwin, keluarga, berkait dengan muamalat, perniagaan, berkait dengan siasah pemerintahan negara, berkait dengan macam-macam dalam Islam ini. Semua ada dalam Quran. Ini dia Islam, masuk dalam Islam. Ada orang kata politik tak ada dalam rukun Islam. Tanya dia, sunat ada dalam rukun Islam? Tak ada, dah sunat. Nikah ada dalam rukun Islam? Tak ada, dah tak sah nikah. Tak boleh. Dia termasuk dalam 2 kalimah syahadah. Tiang dia 2 kalimah syahadah. Tiang dia semayang, tiang dia puasa, tiang dia zakat, tiang dia haji. Zakat ni ialah berkait dengan ekonomi. Kena faham. Ini dia rukun-rukun Islam. Semua perkara yang wajib, yang sunat, yang haram, yang haram tu berkait rukun Islam, berkait rukun iman. Dia kena faham. Jadi mestilah Islam yang menyeluruh kumpulan Islam tu. Kalau ada jamaah Islam, kumpulan Islam, nega je. Kita pakat nega lah, ikut amalah Islam, ikut bank Islam, semayang dah. Nega betul dah, ikut Islam, tak ada riba, tapi dah semayang. Ada boleh, tak betul. Ada pula, kita kuat semayang, berzikir saja. Berzikir saja. Kerja malah, tak kerja. Beri nafkah anak bini, tak. Beri nafkah anak bini, wajib. Wajib, tinggal anak bini, tak beri nafkah. Ini salah. Ini kena faham. Ini semua ada dalam Islam, kena faham. Patu dulu buat kerja, buat ibadat, meniaga betul begini. Pemerintahan tak ada.
ikut suka siapa-siapa memerintah supaya je. Ini salah. Ini tak kena. Islam mesti memerintah. Syariah dia mesti dilaksanakan. Mesti. Kalau ada dia buat jamaah Islam, hak merintah tak ada. Hak ni tak ada, tak cukup. Sifat dia tak cukup. Mesti yad'una ilal khair, seluruh ajaran Islam. Wa ya'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh kepada yang baik. Menyuruh kepada kebajikan. Kebajikannya bukan kebajikan dalam berkait dengan kebajikan masyarakat. Tolong orang miskin, tolong orang susah, tolong orang sakit. Percuma tu percuma ni. Dalam istilah politik barat, welfare state. Welfare state negara kebajikan. Negara kebajikan. Islam negara berkebajikan. Berkebajikan ni, kebajikan adalah hubungan dengan Allah, dengan diri, dengan manusia, melibatkan semua perkara. Ini kebajikan dalam Islam. Kena faham. Mesti ada sifat-sifat itu. Wa yanhauna 'anil munkar, yang mencegah kemungkaran. Cegah kemungkaran dengan lidah, dengan cakap. Termasuklah menguatkuasakan undang-undang. Kena jalan hukum kisah, kena jalan hukum hudud. Ini hukum hudud zalim, hukum hudud tak boleh pakai. Semayang tak tinggal, ni tak betul. Tak betul. Masalah dia tak boleh buat, itu lain cerita. Tak ada kemampuan, lain cerita. Tapi daripada awal lagi mengatakan tak boleh pakai hudud ni. Ini bukan dia, bukan kumpulan dia. Aku nak. Tak boleh ikut kumpulan yang macam ni. Tak boleh gaul. Ataupun ketua dia kepada lagu tu, tak boleh ikut kumpulan yang ketua dia begitu. Dia kena faham. Ini dia kena faham. Ini dia kumpulan Islam yang kita kena faham. Wa ulaikal muflihun, mereka itulah yang mendapat kemenangan. Banyak kumpulan Islam ni. Pah ada, Tabligh ada, Ikram ada, Abim ada, macam-macam nama. Tetapi tengok rukun-rukun ni, adakah menyempurnakan rukun-rukun ini? Kita tengok dalam ayat yang lain, surah Al-Ma'idah, Allah Ta'ala menyebut, tambah lagi daripada ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Surah Al-Ma'idah. Maknanya wahai orang-orang yang beriman, jika sekiranya ada kalangan kamu yang menyeleweng daripada Islam, meninggalkan Islam lepas Nabi wafat, kabilah Arab murtad, meninggalkan Islam, Madinah dikepung, berlaku seladu lepas Nabi wafat. Allah Ta'ala kata, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah Ta'ala akan membawa satu kumpulan, satu kaum, satu puak yang mempertahankan Islam, yang menegakkan Islam. Bukan semua orang Islam, ada satu puak. Sifat dia yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah Ta'ala mengasihi mereka dan mereka mengasihi Allah. Ini puak ni, sifat yang pertama. Apa makna mengasihi Allah, mengasihi Rasul? Allah Ta'ala mengasihi mereka ditafsirkan dalam surah Al-Imran, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'u Allah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jika sekiranya, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu kasih kepada Allah, kasih kepada Allah, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasib Allah mengasihi kamu. Ikut macam mana? Masa Nabi Mekah, duduk Mekah. Nabi kata berhijrah ke Madinah, berhijrah ke Madinah. Buat apa hijrah Madinah? Kita nak kelapa sawit dia tu, pergi ke laut, tak ada laut di Madinah. Tak ada apa? Untuk mendirikan kerajaan Islam di Madinah. Sahabat ikut Nabi, mendirikan kerajaan Islam. Allah akan kasih kepada kamu. Taat kepada Allah dan Rasul. Allah Ta'ala tidak mengasihi orang-orang yang kafir. Ini surah Al-Imran menafsirkan ayat ini. Yang pertama,
mesti ikut Nabi daripada dua kalimah syahadah sehingga sampai kepada menegakkan kerajaan Islam. Ini yang pertama. Azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Merendah diri terhadap orang yang beriman, menunjukkan kehebatan terhadap orang-orang yang kafir yang menentang Islam. Ini sifat yang kedua. Merendah diri dengan orang Islam. Dengan orang Islam merendah diri. Balah dengan orang Islam, kelahi dengan orang Islam. Kita balah, sama ada balah dalam perkara agama, perkara dunia. Orang Islam ada yang jahil, ada yang tak erti, kita balah dengan dia. Kita balah dengan dia, tapi dia ni masih semayang lagi, sayang ke agama, ke Mekah lagi. Cuma tak erti bahasa dengan Islam ni. Tak erti. Azillatin, merendah diri dengan orang yang beriman. Tuhan kata, a'izzatin 'alal kafirin. Dengan orang yang kafir, a'izzah, menunjukkan keberanian dan kekuatan dengan orang yang kafir. Ini sifat yang kedua kepada kumpulan Islam yang tersebut dalam Quran. Orang kafir yang tidak bermusuh dengan Islam, tak apa. Allah Ta'ala suruh kita orang kafir yang tak bermusuh dengan Islam. Firman Allah Ta'ala, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Ta'ala tidak melarang kamu untuk berbuat baik dengan orang kafir yang tidak memerangi kamu, yang tidak menentang agama kamu dan tidak menghala kamu di tanah air kamu. Kamu berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Ini orang kafir yang tak bermusuh dengan kita. Kemudian, innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallahum wa man yatawallahum faulaika humuz zalimun. Sesungguhnya Allah Ta'ala melarang kamu dengan orang kafir yang memerangi kamu, yang menentang kamu, yang bermusuh dengan kamu, yang berhasrat untuk menghalau kamu dari tanah air kamu dan menunjukkan kekuatan mereka terhadap kamu. Kamu berwalikan mereka, berwalak kepada mereka. Barang siapa yang berwalak kepada mereka itu, mereka itulah orang-orang yang zalim. Ini surah Mumtahanah. Tak kira lah siapa dia ke, anak tok guru ke, anak siapa dia sekalipun, berwalak dengan orang yang bukan Islam, yang menunjukkan musuh terhadap Islam, menentang hudud, menentang hukum syariat, menentang kisah, yang berhasrat untuk melemahkan orang Islam. Ini tidak boleh, Allah Ta'ala larang. Ini bukan tok guru kata, Tuhan kata dalam Quran, Allah Ta'ala kata dalam Quran. Ini tak kira siapa dia, menantu Nabi ke, anak Nabi ke, pak saudara Nabi ke, ada sifat begini, Nabi menentang mereka. Anak tok guru jadi apa? Anak saudara tok guru, adik-beradik tok guru, tak jadi apa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tak boleh dengan orang yang menentang agama Islam. Tidak boleh. Ini terang. Jadi sifatnya kumpulan Islam mestilah dengan orang Islam dia merendah diri. Orang Islam yang tak erti, yang jahil, dia sayang ke Islam, dia tak tahu, tak erti. Abu Zar, Abu Zar, dia salah. Abu Zar salah. Abu Zar kata ke Ammar bin Yasir, ya bena mra'atis sauda. Satu riwayat kata dia kata ke Bilal, ya bena mra'atis sauda, wahai anak kepada orang wanita legam. Abu Zar kata, Nabi kata, ya Abu Zar, innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Zar, mu ni orang yang perangai jahiliyah. Abu Zar, mu ada perangai jahiliyah dalam dirimu. Lalu Abu Zar pun merebahkan dirinya, suruh Ammar ataupun Bilal pijak kepala dia, kerana dia salah. Jahiliyah ni kafir lah. Abu Zar sedar, bukan Nabi kata dia kafir, Nabi kata dia perangai kafir. Tidak boleh. Perangai, jangan. Perangai munafik tidak boleh. Bukan jadi munafik lagi, perangai munafik. Sayyidina Umar, beliau turun ayat-ayat munafik, tolong. Kemudian dia beritahu bahawa Nabi raya yang tahu senara orang munafik di Madinah ni Huzaifah Ibnul Yaman. Orang lain tak tahu. Nabi khabar dia seorang je. Sayyidina Umar temu dengan Huzaifah. Temu Huzaifah. Nama aku ada dok. Nama aku ada dok. Tahu nama aku masuk dalam senara munafik. Dia tak tanya siapa-siapa dia.
Kalau dia tanya, kalau Huzaifah beritahu, kalau Nabi royak Sayyidina Umar, kutip seorang-seorang Sayyidina Umar ni. Nabi beritahu ke Huzaifah. Dengan harapan, orang munafik hadir dalam masjid, dengar khutbah, dengar ucapan, hati dia berubah. Ini harapan Nabi. Nabi beritahu ke Huzaifah. Tuhan kata tak boleh semayang. Banyak orang munafik. Tuhan kata ke Nabi. Bila ada orang munafik, jangan pergi semayang. Bila ada orang mati, saya nak tengok Huzaifah pergi dah. Ada orang mati, Nabi tak pergi. Sahabat-sahabat pergi semayang. Sahabat pergi semayang, tak apalah. Tapi kalau Nabi pergi semayang, tak apalah. Ni kalau sahabat pergi semayang, Nabi tak pergi. Sayyidina Umar tengok Huzaifah semayang tu. Kalau Huzaifah semayang, tak apalah. Kalau Huzaifah tak pergi semayang, aku tak pergi, Sayyidina Umar kata. Ini dia. Ini sifat yang ada pada sahabat-sahabat Nabi. Menjaga diri dia. Yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata laim. Yang ketiga sifat kumpulan Islam ni ialah mereka berjihad. Berjihad dengan makna berjuang. Berjuang dengan makna bersungguh. Bersungguh dengan harta dia, diri dia, anak beranak dia, keluarga dia, dia sanggup korbankan untuk memenangkan Islam. Wala yakhafuna lawmata laim. Dia mereka tidak takut bercelaan orang yang mencela. Orang nak cela, orang nak kata apa, dia tak dia orang tak tahu je. Sabar. Tahan sabar menghadapi orang cela. Orang duk kata ke dia, orang ni kata begini, kata dia sabar. Kerana Tuhan beri pahala pada kita ni bukan dengan sebab kita sembahyang tahajud, sembahyang sunat, sembahyang berzikir, dia berzikir, sedekah. Kadang-kadang Tuhan beri pahala pada kita, sabarkan orang kata kita. Jadi bila orang kata kita macam-macam tu, tak ada khocek je. Tak ada khocek je. Dia tolong beri pahala pada kita. Dia boleh dosa. Ni dia. Ini dia ajarnya. Sifat. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wallahu wasi'un alim. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala beri pada siapa yang dia kehendaki. Allah Ta'ala maha mengetahui, maha luas karunia-Nya. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu. Sesungguhnya yang menjadi wali kamu, wali ialah pemimpin yang tidak berbelah bagi kepada orang yang beriman. Orang yang beriman. Allah di atas Quran. Wa rasuluhu, hadis Nabi SAW. Walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Dan pemimpin-pemimpin yang tak tinggal sembahyang, yang menunaikan tanggungjawab harta. Mereka ini rokok kepada Allah. Mereka inilah jadi ketua kepada kumpulan Islam. Nabi kata, wa man fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang berwalikan dengan Allah, Rasul dan pemimpin begini, kumpulan Allah, parti yang memperjuangkan akan ajaran Allah, mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Dunia yang ditunggu tak tahu bila, ataupun akhirat. Kemenangan dunia, Nabi Nuh alaihi salam menunggu 1000 tahun, 950 tahun. Nabi Musa berpuluh tahun. Allah Ta'ala jadikan kemenangan Islam itu memakan masa yang panjang. Pasal Allah Ta'ala buat begitu. Allah Ta'ala boleh kun fayakun. Allah Ta'ala kata jadi selalu. Pasal apa Allah Ta'ala tak jadikan kita berjuang Islam ni? Allah Ta'ala kata kun fayakun, menang selalu. Pasal apa? Kerana Allah Ta'ala nak jadikan dunia ni ujian yang memberi pahala kepada manusia yang beriman. Kemenangan yang sebenar bagi hari akhirat. Dengan sebab itu Allah Ta'ala menangguhkan kemenangan. Menangguh, siapa mati, menang. Jatuh pula, menang, jatuh pula. Allah Ta'ala beri kemenangan yang sebenar sehingga hari akhirat. Dan Allah Ta'ala menjanjikan kemenangan kepada kumpulan Islam. Kumpulan Islam itu ada setiap zaman, kecuali zaman yang besar fitnah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Idris Al-Khawlani. Abu Idris Al-Khawlani ialah seorang alim tabi'in yang tak sempat berjumpa dengan Nabi, tak sempat bertemu dengan Nabi, mengaji dengan sahabat-sahabat. Imam Bukhari meriwayatkan hadis mengikut sanadnya sampai pada dia, kata dia mendengar Huzaifah ibn al-Yaman berkata, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Faqultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr, faja'ana Allah bihadzal khair, fahal ba'da hadzal khair min syarr? Qala na'am.
قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله سبهم لنا فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قد ألزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأسد شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Makna dia, kata Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, orang ramai bertanyakan Rasulullah SAW berkenaan dengan kebaikan. Aku bertanyakannya berkenaan kejahatan, keburukan. Kerana aku takut kejahatan itu mengenai diriku sendiri. Huzaifah kata orang ramai tanya Nabi hal kebaikan dia. Aku tanya hal kejahatan. Kerana aku takut aku jatuh dalam kejahatan. Aku berkata, satu hari aku tanya Nabi, wahai Rasulullah, kami dahulu berada dalam kejahatan kesesatan jahiliah. Kemudian datang kepada kami kebaikan Islam ini. Dulu kami jahat jahiliah, berjudi, minum arak, berzina, macam-macam, bunuh orang, merampok, menyamut, sembah berhala. Kemudian mari Islam, mari baik. Adakah selepas kebaikan ini akan datang pula kejahatan? Lepas ni dia mari pula kau jahat ni, wahai Rasulullah. Sabda Rasulullah, ya, ada. Lepas ni dia mari kejahatan, menguji kamu. Aku bertanya lagi, adakah selepasnya pula datang kebaikan? Mari kebaikan pula. Sabda Rasulullah, ya, di dalamnya ada kekeruhan. Lepas tu mari baik pula, tapi ada keruh. Dok jernih macam zaman kita ni. Zaman Nabi ni jernih. Patut mari keburukan, patut mari kebaikan. Dalam kebaikan tu ada keruh. Aku Huzaifah tanya, adakah selepas, apakah kekeruhan itu wahai Rasulullah? Keruh tu keruh mana Rasulullah? Sabdanya, adanya kalangan yang mengikut bukan petunjuk aku. Ada kalangan puak kita ni yang tak ikut petunjuk Islam. Dia puak kita semayang, tak ikut petunjuk Islam. Kelemahannya, ada ikut Islam, ada tak ikut Islam. Kamu dapat mengetahui kebaikannya dan bercampur pula dengan kemungkaran kejahatan itu, dan kamu boleh menegurnya, kata Nabi. Kamu bercampur dengan mereka, kamu boleh tegur, boleh nasihat pada mereka. Aku bertanya lagi, adakah selepas itu datang kejahatan? Lepas tu mari pula jahat pula. Lepas pada tu, sabdanya, ada golongan yang mengajak ke dalam neraka jahanam. Sesiapa yang menyahutnya, mengikutnya, nescaya dihumban bersama ke dalam neraka jahanam. Akan ada puak selepas itu diheret kamu, ajakmu masuk dalam neraka jahanam. Jaga-jaga, bahaya. Aku berkata, sila sebutkan sifat rupanya kepada kami wahai Rasulullah. Lagu mana sifat orang ni? Sabda Rasulullah, mereka itu dari kalangan sama warna kulit kita, bercakap dengan bahasa kita juga, daripada kalangan satu bangsa, bercakap dengan Islam juga. Aku berkata, ada. Dia ni jahat, mengajak pada neraka jahanam. Bercakap Islam, kadang-kadang yang baca Quran mula-mula ada. Boleh terjemuh, boleh bercakap Quran ni, tapi jaga dia kecek kamu masuk dalam neraka jahanam. Jaga. Aku berkata, apakah perintah suruhan Rasulullah kepada kami sekiranya kami berkesempatan menemui kumpulan itu? Kalau saya panjang umur Rasulullah sepak dengan puak-puak yang ajak neraka jahanam ni, yang bercelaru ni, dia sebangsa dengan kita, bercakap Arab macam kita juga,
cakap Melayu lah di macam kita juga. Tetapi suruh orang tinggal Islam ni. Nampak sembahyang juruh, tak apalah kita sembahyang, dia fikir banyak ke umrah. Tapi bak hudud, bak kisah ni, tak boleh pakar. Tak boleh pakar. Ni neraka jahanam. Ni. Kalau ada macam ni, nak buat macam mana Rasulullah? Sabdanya, kamu hendaklah bersama kumpulan Islam dan imam mereka, pemimpin mereka. Kalau ada macam ni, mu cari puak Islam. Puak Islam yang sifat yang disebut dalam Quran tadi. Dan imam mereka, pemimpin mereka. Menang ke, kalah ke, senang ke, susah ke, jangan lari puak ni. Dengan puak ni, kalau berlaku bencana begitu, aku berkata, kalau tidak ada jamaah kumpulan Islam dan tidak ada pemimpin, tinggal saya seorang. Pemimpin tak ada, kumpulan Islam pun tak ada, nak buat macam mana Rasulullah? Sabdanya, kata Nabi kepada Huzaifah, kamu pisahkan diri kamu daripada semua kumpulan itu. Jangan duduk dengan kumpulan yang ajak ke neraka ni. Pisahkan. Walaupun kamu terpaksa memakan umbi kayu. Makan umbi kayu, tak ada makanan. Ni tak ada umbi kayu. Tak ada umbi kayu. Lapar sikit tak tahan dah. Bau repah ke kerja lagi dah. Tak tahan. Ini dia. Ini ujian yang akan berlaku di akhir zaman. Yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi hal-hal yang macam ni semua dicerita oleh Nabi SAW, menunjukkan kenabian dan kerasulannya. Nabi kita ni Nabi sungguh, bukan Nabi buat lolok. Tuhan beritahu ke dia macam-macam. Antaranya peristiwa yang berlaku di akhir zaman, Tuhan beritahu. Perkara yang tak berlaku zaman Nabi, Nabi cerita berlaku zaman dia. Jadi bila berlaku hal macam ni, kita balik kepada Quran, balik pada hadis yang menceritakan perkara ni supaya kita terus bersama Islam. Dan Allah Ta'ala menjanjikan kemenangan. Tak apa. Tetapi Allah Ta'ala mengingatkan, kemenangan ni kena bergantung pada Allah Ta'ala. Bergantung pada Allah Ta'ala. Kalau tak bergantung pada Allah Ta'ala, kamu tak layak. Kamu kena susah begitulah. Allah Ta'ala uji zaman Nabi, uji dengan peristiwa Uhud. Peristiwa Uhud, bila sahabat-sahabat dah ikut arahan, Nabi suruh arah, suruh jaga bukit, jangan tinggal bukit ni. Tiba-tiba dah berjaya dah, nampak ramai molek belah kita, musuh dah undur, nampak barang-barang musuh tinggal. Lalu mereka tinggal bukit, pergi pungut barang-barang tu, musuh ambil tawan bukit, menyebabkan mereka tewas. Kerana mereka tak ikut arahan Nabi SAW. Belum habis lagi masa, sudah tinggal tempat. Maka Nabi Allah Ta'ala ajak mereka dengan sebab itu. Perang Hunain pula wujud dengan kekuatan. Wa yawma Hunainin id a'jabatkum kasrakum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Perang Hunain ni pula ialah bila berlaku pembukaan Mekah. Masa belum Mekah tu orang Islam 1000 je yang pergi buat umrah. Bila buka Mekah 10,000 orang Islam. Bila tengok jumlah 10,000, ada kalangan sahabat berkata lan nughlaba ba'dal yaum. Kita tak boleh dikalah lagi selepas hari ini. Hebat kitanya ramai. Tak boleh dikalahkan. Lalu Allah Ta'ala uji dengan Hunain. Bila Malik bin Wairah mengumpulkan kabilah Saqif dan Hawazin nak serang. Lalu Nabi suruh bala tentera Islam bersiap untuk pergi ke Hunain untuk menentang Bani Saqif dan Hawazin yang berkumpul di Hunain. Masing-masing semangatnya tinggi, senjatanya banyak, jumlah kita besar, kita boleh tanyih musuh mudah je pada hari ini. Mari perasaan ujub, lupa pada Allah Ta'ala. Bila sampai di Hunain, orang kafir menusuk di keliling bukit. Mereka tak sedar, dalam keadaan bersorak tak sedar. Lalu mereka diserang hendak dengan mengejut. Summa wallaitum mudbirin, kamu lari bertempiaran. Tuhan kata, dengan sebab mengheran, kagum pada diri kamu sendiri. Allah Ta'ala uji. Di sini Allah Ta'ala suruh kita orang Islam ni bergantung dengan Allah Ta'ala. Jangan lupa dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjanjikan kemenangan dunia kalau sempat, ataupun kemenangan di hari akhirat. Wallahu a'lam.